Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat petang untuk semua-semua teman-teman yang berkesempatan bersama saya. Apa khabar Sir Stalin, Puan Fazilah Aiwan, Fazilah Wan yang sempat bersama dengan saya pada petang-petang ini. Saudara Samsul Saleh, begitu juga berkat Muslimah. Saudara Syam gila. Saudara Abdul Aziz Ismail, itu juga saudara Nur Azman. Apa khabar saudara? Doa saya anda sihat. Saudara Nur Azman, petang-petang ni anda makan apa? Saudara Mayat, saya hari ni panas. Air panas ni kena dapat air kelapa, sedap saudara. Saudara Azina Arifin, saudara Jakamar Raja Bazian, apa khabarku? Semoga sihat. Maksu BM, dari Bukit Mentajam belagaknya. Selamat petang. Begitu juga dengan Ihun. Apa khabar saudara Ihun? Saudara Nur, saudara Mat 88 katanya. Saudara Mazlan Khalid, saudara Ismail Ajim, saudara Saniah, Puan Rasaniah Ramli, saudara Muhammad Yusuf Ishak. Terima kasih dari Kedah. Kedah kat mana tu cik oi? Saudara Muhammad Yusuf Ishak nak tahu juga Kedah tu kat mana? Puan Rubiah binti Osman, Waalaikumsalam. Sebab kalau bagi tahu tempat anda bagus juga saudara, macam ni saudara. Petang-petang mungkin ganggu buat apa? Malam-malam nantilah kau cerita pasal apa ni. Ni saya goreng cempodak pokok sendiri maksud sedapnya tu. Saudara Ramli Melazmi. Memang sedap lah kalau goreng cempedak petang-petang begini. Panas-panas. Aduh. Firdaus Zahid, apa khabar? Saudara Zamri Muhammad. Waalaikumsalam. Semoga kita dalam lindungan Allah katanya. Saudara Firdaus Zahid daripada Ipoh, Perak. Saudara. Orang Ipoh macam mana petang-petang ni? Rasanya pergi dekat Taman Seni Wasagam. Cari apa? Cari popiah. Di Ipoh popular dengan popiah Seni Wasagam. Di Taman Seni Wasagam lah dulu saudara. Saudara Firdaus Zaid kata Ipoh hujan lebat. Kalau Ipoh hujan lebat tak payah keluar lah dulu saudara. Duduk di rumah. Saudara Lan Ram daripada Rompin. Cuaca agak panas hari ni. Saudara Firdaus Ipoh hujan lebat. Saya di Rompin panas. Di sini pun saudara tempat saya bendung. Tapi panasnya menggigit-gigit rasanya. Saudara Ramli Nazmi, saudara Pada Aidi. Begitu juga saudara Abu Nem. Saudara Gazgap. Saudara Ulah Majid, apa khabar dari Pekan? Orang Pekan macam mana sekarang? Pekan Pahang, saya bukan Pekan Kota. Pekan Pahang, saudara. Saudara Yusof Johari, saudara katanya kilat kuat. Di mana tu saudara Yusof Jabri? Nak tahu juga, mungkin hujan lebat. Yusof kilat sambar menyambar. Di mana ya saudara Yusof Jabri? Minta bagi penjelasan sikit supaya dapat kita berkongsi dengan teman-teman. Saudara Muhammad Rizal, dia kata daripada Keluang, Johor. Keluang, kopi Keluang. Saudara. Saudara Muhammad Rizal, saya kalau pergi Keluang tu berjumpa dengan sahabat saya, Tuan Haji Ramli, pengurusi Pertubuhan Melayu Keluang. Di sana dia bijak, pandai isteri dia masak apa ini sup tulang merah. Saudara Syahar, apa khabar? Saudara Encik Lee daripada Jeli katanya hadir. Terima kasih. Saudara Muhammad Rizal Afat di sini. Saudara Mak Rizal dia kata datang ke Keluang kita boleh roger lah, kita minum kopi. Boleh. Kopi Keluang. Keluang terkenal dengan kopinya. Ya, saudara Yusuf Jabri, saudara Muhammad Rizal Alfat. Sedap tu saudara. Saudara Yusuf Jabri, apa khabar saudara? Di Ipoh ya, ini kilat kuat di Ipoh. Jadi kalau kilat-kilat tu saudara, pastikan jangan kita terdedah dalam suasana yang boleh membuatkan akibat daripada pahalan petir. Saudara Abu Nem, saudara Long Robert dari Kuala Selangor. Kuala Selangor cerah katanya. Saudara Ajak Zamri, apa khabar saudara? Saudara Puan Hasnah, saudara Aisyah, saudara Abu Nem. Ya saudara. Saya petang-petang begini, ini hari lupa nak bagi tahu. Hari ni saudara adalah hari Khamis. Malam ni malam Jumaat saudara. InsyaAllah malam ni saya bersiaran dengan teman-teman kita daripada Sumber Kini live sana ya. Saudara Abu Nem dia kata Taman Berkat Taiping mendung. Taiping kalau tak hujan tak tahulah. Pernahkah Taiping tak ada hujan?
Tak silap saya, typing sentiasa hujan. Ya, saudara Samsul Aris. Adik, terima kasih. Dan di typing juga popiah sedap tu dekat dekat pasar tu, saudara. Popiah cendol. Cendol dekat dengan, tak silap saya, dekat stesen kereta api. Saudara Abu Nems. Mendung-mendung pun bolehlah makan cendol. Saudara Samsul Aris dia kata Ipoh hujan lebat. Alon Yahya, terima kasih hadir. Apa kabaran? Saudara Halim Torres. Saudara Mazlan Khalid, salam ceria dan selamat petang. Baik, saudara. Kita melabun pula lah sekarang ni. Dah selepas saya menyantuni teman-teman yang tak sempat saya santun ni, saya minta maaf. Kalau saya tengok sikit nanti, kalau ada sempat saya santun lah, saudara. Dan hari ini hari Khamis, tanggal 22 Jun. Jangan lupa, malam ni malam Jumaat. Kalau boleh, banyakkan masa kita di tikar sembahyang. Sebab ini bulan, saudara Ridwan, Bedung panas. Di Bedung di mana? Bidung ke Bedung? Mai jalan-jalan sini, kena nasi kandar Naina. Di Bedung ke Bendung ke? Bedung di Kedah kot, saudara. Saudara Rubidin, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, begitu ya, Saudara Osman. Puan Rosmini, di Pontian tentulah mendung sekarang ni, Johor sekarang ni. Aisyah, saudara Mazlan Khalid, salam ceria dan selamat petang. Saudara Abdul Rahman daripada Labuan hadir, terima kasih. Dia buat macam mana, hujan ke mendung, rasa panas ke? Bidun, bukan Bidung Kedah, saudara Ridwan. InsyaAllah nanti cek, ada masa nanti saya pergi mai lah, pergi Kedah ni kat Bidung. Saudara Halim Torres, salam dari Melaka. Melaka kat mana, saudara Halim? Cuba nak berkongsi cerita kita, saudara. Saudara Abdul Rahman dari Labuan. Abang MSR, salam dari Majidi, Johor Bahru. Saudara Azizan Daud, Waalaikumsalam. Jitra, kalau di Jitra cari mi lah, saudara. Kak Ji, kalau hujan sejuk lah sikit di tempat kami. Panas ni, saudara. Memanglah begitu. Waalaikumsalam, saudara Nizam Perkasa. Itu je Ridwan, saya minat saya, terima kasih. Terima kasih saudara Ridwan. Tak payah sebut sebagai peminat, anggap saya sebagai sahabat. Saya selalu beranggapan anda semua adalah sahabat saya. Saudara rancang usaha Chang katanya daripada Padang Rengas. Hujan lebat di Padang Rengas. Nizam Perkasa, salam dari Sabah. Cik CTP daripada Alustar, panah lit-lit. Panah lit-lit. Saya, jangan anggap anda sebagai peminat saya. Anggaplah anda sebagai sahabat saya dunia dan akhirat. Itu yang saya harapkan. Bila saya beri pencerahan, tidak lain tak bukan dengan penuh keikhlasan. Dengan kejujuran, saudara. Terima kasih, saudara Meli. Saudara Puan Syarifah Hafifah. Dari BSA. BSA di mana dia? Rasa Pasir Gudang tak, saudara Puan Syarifah Hafifah. Baik, saudara. Petang-petang begini, semalam saya makan, memang sedap, saudara. Iaitu putu piring. Apakah anda biasa makan putu piring? Putu piring ni, saudara, kadang-kadang kalau orang tak pandai masak, dia rasa putunya keras, tak sedap. Tapi kalau orang tu bijak masak, putu tu diuapkan, lembut rasanya. Yang paling sedapnya sebenarnya, saudara, dalam putu piring itu adalah gula merah. Bukan gula Melaka, saudara. Gula merah digaul dengan kelapa parut. Dan bila kita makan putu piring tu, gula merah, saudara, dia ada berketul-ketul. Zaman saya kecil-kecil dulu, saudara, kita jadikan gula merah itu, ketul gula merah semacam coklat, saudara. Apakah anda masih ingat? Saudara Meli, dia kena suka makan masa panas-panas. Zafhil, putu piring, ya, saudara Wak Yamon, di Tanjung Piai, panas kan ni. Di Tanjung Piai tu, Wak Yamon ada anak gadis kita. Dia latar belakangnya seorang insinyur di tenaga nasional, tapi dia buat es krim. Dia berhenti daripada bekerja dan berniaga ais krim. Dia buat ais krim sendiri. Saya pernah makan di Tanjung Piai tu, saudara, ada kedai ais krim, nama lupa. Ya, saudara Namrong. Kat kampung sahabat kita Darul Ismaun ada warung cendol durian. Puan Nuri Asyad. Saya durian cendol kurang. Saya kurang berminat makan durian cendol. Nak makan durian original. Sebab kita orang original. Saudara Muhammad Arif, putu bambu samakan dengan putu piring. Putu bambu tak sama.
Biar sedap putu piring, dia nipis. Dia macam piring sebab dipanggil putu piring. Putu bambu tu dalam buluh. Kemudian dalam tu dia selalunya isi dalam putu bambu ni dia gunakan gula putih. Tapi gula putu piring ni yang sedapnya gula merah. Apakah anda masih ingat masa kecil-kecil saya Ismail Jais, Abdul Hamid, salam dari Kuantan, cuaca mendung. Wan Ramli, saudara abang MSR, martabak cheese dari kampung Melayu Majidi pun kurang menarik perhatian saya. Dekat Majidi tu saya suka ini dululah. Dekat ini ada mi Singapura, mi rebus. Saudara Meli buluh, lepas tu ketuk-ketuk nak keluarkan. Dia bukan ketuk-ketuk saudara, dia tolak dengan ada penolak dia tu. Kalau ketuk-ketuk berkecai dia punya putu buluh tu. Tapi putu piring dia macam piring. Lepas tu di dalam putu sebut ada intinya. Intinya adalah kelapa bercampur dengan gula merah saudara. Meli, saudara Hairi dia kata, ni kelakar lah Meli katanya main ketuk-ketuk pula. Ketuk-ketuk tu tak tahulah saudara. Dekat kampung saya paling famous putu halba. Putu halba saya tak tahu Kelakor. Di mana kampung anda? Putu halba saya tak pernah dengar. Puan Syarifah Habibah BSA tu bin Syekh Abu Bakar. Terima kasih Puan Syarifah Habibah. Ya, nak Arab. Dia kena sebut Syekh Abu Bakar. Puan Syarifah Habibah. Ini anak Arab ni saudara. Said, sepatutnya Said ataupun Syekh Abu Bakar. Maksud daripada BM dia kata putu mayong pun sedap. Putu mayong macam mana? Saya tak pernah dengar. Putu mayong dengan putu halba. Putu halba di Kelantan. Kuih akuk. Kuih akuk tu kita faham Saudara Fizi. Tapi putu piring memang sedap. Saudara Muhammad Arif. Putu mayam itu dicampur. Itu yang lalu buat putu mayam ni India. Saya kurang berkenan. Bukan saya resis, tidak saudara. Tapi saya tengok mamak tu dengan seluar pendeknya saudara. Tengok pula dalam baik dengan tangannya begitu ambil. Saya kurang berminat dengan putu mayam. Tapi kalau putu piring tu sedap. Mi rebus Haji Wahid tu, saudara abang MSR. Di mana tu? Mi rebus Haji Wahid. Di Wajidi kot. Saudara. Rozali Saleh. Yan, cuaca cantik. Alhamdulillah. Sebab Abu Nem sekarang dah hujan katanya. Zul Mahad, ketuk-ketuk tu sup tulang Singapura. Betul. Itu dia bukan ketuk-ketuk tuk tulang Singapura, saudara Zul Mahad. Itu sup tulang merah. Selalunya dia ada straw tu. Seram saudara, makan apa ini sup tulang kambing kan. Kita sedut dia punya lemak tu tak elok untuk kesihatan kita sebenarnya. Putu halba dia pakai ubi kayu. Macam mana dia panggil putu halba? Belum pernah. Kalau lah ada saya nak tahu macam mana. Mi rebus Haji Wahid depan Masjid Kampung Melayu Majidi. Tepat tekaan saya abang MSR. Saudara Aizan Daud, kalau Jitra Rosli bihun sup. Saudara Aizan, di Jitra, Pekan Jitra tu dia punya kuah sup dia tu satu belanga lah saudara, besar. Rosli bihun sup. Bihun dia warna kuningan. Dan dia yang paling sedapnya tu kalau ayam, saya tak suka daging. Saudara Meli, sup gearbox. Itulah saudara, kalau makan sup gearbox ni tak elok lah untuk kita dah usia-usia begini saudara. Lemak-lemak tu. Muhammad Arif, Malaysia dan Asia Tenggara amnya kaya dengan pelbagai juadah. Benar. Dan saudara, saya bercakap tadi tu sebab saya bila makan putu piring, dia ada gula merah tu terasa macam coklat. Dia bulat-bulat. Putu halba dengan putu piring sama intinya gula merah ya. Saudara Namrong, putu halba dia buat daripada ubi kayu. Saya tak pernah dengar, tak pernah. Saudara Badrul, saya tak pernah makan putu halba. Kolesterol tinggi tu saudara Zul Muhammad. Betul, kalau ini sup gearbox, kita orang tua ni, usia-usia warga emas, saudara Azli, saudara Ismail Jais, eloklah kita, bukanlah nanti kalau saya cakap begini, seolah saya nak sabotaj perniagaan orang kita, tidak. Tetapi kalau makan dengan sup tulang atau gearbox tu, dia lemak dia, kolesterol tinggi sangat. Ya Puan Nurul Asyad, mi rebus Mastan. Itu di Teluk Intan. Saya lengkapkan lagi. Mi rebus Mastan Gani. Di hadapan dengan Menara Condong di Teluk Intan, Puan Nuriah. Itu memang sedap. Mi rebus Mastan Gani. Lama dah. Tak silap saya daripada tahun 82 dia berniaga. Ya, saudara 7 generation dia kata seronok dengar kita berbicara santai-santai. Ya betul saudara 7 generation daripada kita bercakap soal politik, petang-petang kita berbicara soal kuih. Mi kolok Sarawak sedap. Saya pernah pergi ke Sarawak saudara, tapi saya tak pernah makan.
Saya tak pernah makan mi kolok. Di sini ada jual mi kolok Sarawak, tapi saya pernah makan, saudara. Saudara Meli, dia kata saya tak pernah makan dan tak mau makan macam sup gearbox. Seram. Betul, saudara. Saya pun seram juga, saudara. Dulu memang saya penggemar sup tulang. Ya, Puan Nurul Arsyad, betul tu, mi rebus Mastan Ghani. Dia sebenar-benarnya, banyak orang tak tahu, Mastan Ghani ni sebenarnya adalah bekas pemain bola sepak Perak, saudara. Tapi tahun-tahun 60-70-an dulu. Saya Idris Riz, salam dari Kemaman. Kemaman saya pergi 3 hari lepas, 4 hari lepas. Saya berada di Kemaman. Kenapa tak jumpa saya Idris? Saya makan atau minum kopi, minum petang, saudara, di restoran, di kafe Haiping. Dulu kedai ini Cina punya, tapi dibeli oleh 2 orang anak muda. Dan saya dapat berbual dengan anaknya, Hafiz, orangnya handsome. Ingat saya, Riz, itu di Kemaman, sedaplah. Di Kemaman, dia punya kopok lekor dia kecil-kecil, saya. Tak macam kopok losong. Salam dari Puchong, Samsung Anwar. Apa khabar, saudara? Sekarang ni, saudara abang MSR, depan Masjid Kampung Melayu Bajidi, popular dengan murtabak, mi rebus Haji Wahid dah tak ada. Mungkin Haji Wahid dah tak ada lah. Macam juga saya Idris Riz, saya pergi ke Maman, saya sedih. Sebab sahabat saya, Saudara Zul, Allahyarham Zul, dia mengusahakan toko jamu Kemaman. Rupanya dia meninggal dalam bulan puasa itu hari. Sedih, saya tak sempat pun jumpa dia. Saudara, saudara mi rebus Mastan, dia terintang-intang, saudara Idris Riz jumpa dengan saya di mana, saudara? Jebak Pembela hadir dari Kulim Kedah. Kulim apa makanan sedap di Kulim? Tak ada apa kot. Lo stuck aje lah, kena cari mi abu, saudara. I see. Idris bersama dengan Tuan Kecil dalam Datuk Seri. Tuan Kecil, betul. Tuan Kecil dia live dengan saya malam tu. Saya tak perasan muka saudara. Saudara Idris. Puan Noriza Azizan, salam dari Allah Pongsu. Cuaca mendung, suasana nyaman. Barulah sedap nak berbicara soal cinta. Tak gitu, Puan Nur Azizan. Saudara Mat Karakoh katanya makanan dulu lagi sedap dari sekarang. Betul, saya setuju dengan anda. Sekarang ni semua makanan segera. Zaman sekarang semua nak diletaknya cheese. Mi rebus Haji Wahid ada di food court di Plaza Angsana. Di mana tu, saudara, Plaza Angsana tu? Tolong bagi supaya kita boleh wawarkan. Mungkin ini warisannya. Rancangan Usaha Chang, dia kata turun ke Kuala Kangsar, perkena laksa. Kalau saya pergi ke Kuala Kangsar, saya bukan makan laksa, saudara. Di Kuala Kangsar ada satu kedai tu. Dia dekat dengan highway jugalah, saudara. Bukan laksa. Tentang makanan sedap dia lah ni. Mi juga, saudara. Di Kuala Kangsar, ya, saudara. Memanglah makanan banyak, Yahya Armin. Begitu juga dengan Jebak Pembela, Plaza Angsana di Johor Bahru. Okey. Kalau saya pergi nanti ke Johor Bahru, saya carilah. Terima kasih Ruang Waktu Plaza Angsana. Ya, kadang saya bukan tahu semua, saudara. Anda lah memberitahu pada saya keadaannya. Tapi kata abang MSR, rasanya dah tak macam dulu, kurang sedapnya. Mungkin sebab ini warisan lah. Macam kalau saudara pergi ke Kampung Baru, saudara, pergi ke gerai, di situ ada satu kedai mi. Dulu mi tu saya panggil mi rebus Wak Mursano. Dia memang dia datang daripada Indonesia. Lama dia berniaga, tapi kemudian dia meninggal, anak dia berniaga, kemudian sekarang ni cucu dia. Dekat Kampung Baru tu mi Jawa Wak Marso, apa kata silap saya. Sekarang ni kurang dah dia punya keenakan, dia punya kuah dia tu. Saudara Meli, apa pendapat saya tentang naratif ekonomi pembangkang kondem? Saya nak bagi tahu soal kedudukan ekonomi bukan negara kita saja, saudara. Laksa cendol betul, saudara. Laksa cendol popular di Singapura. Tak sebut cendol di Kuala Kangsar tadi, Ehsan. Waktu sekarang ini, saudara, satu dunia mengalami masalah ekonomi. Apa kata Pak Jokowi daripada Indonesia? Pak Jokowi pun menyatakan minta supaya rakyatnya agar bersedia untuk menghadapi suasana muram ekonomi yang merudum di seluruh dunia. Beliau mempunyai rakyat yang ratusan juta ramainya, saudara. Bukan macam kita cuma 32 juta. Indonesia 200 juta lebih, saudara. Dan beliau merasa gusar, Puan Sharifah Hapipah, beliau merasa gusar melihat kedudukan ekonomi dunia yang semakin merudum.
Bukan saja negara kita, saudara. Di mana-mana pun. Jadi tak usahlah kita nak bercakap. Mi Abu legend ada start saudara ruang waktu. Betul, saudara. Di mana-mana pun suasana ekonomi yang tidak menentu. Sebab itu saya rasa eloklah kita kembali pada zaman dulu-dulu, saudara. Lebih baik kita cari mi rebus lebih murah daripada kita pergi makan dekat McDonald, kita makan dengan pizza. Pizza tu lempeng aja, saudara. Kuih lempeng aja. Tapi cara masakan ala Itali tu mahal lah jadinya. Pergi macam ada Asian Harmony, dia kata pergi ke Kuala Kangsar, ada gerai tu makan laksa dengan cendol. Memang kau, saudara. Putu mayam pun dah naik harga. Betul, saudara Hari. Tapi saya tak makan putu mayam. Sebab itu saya kata saya suka makan putu piring. Ataupun kegemaran saya tentulah, saya lebih suka, saudara, kuih ketayap. Kuih gulung, saudara. Dalamnya ada inti. Saudara Meli, mereka betul lah. Saya tak mau cakap politik. Kita cakap politik malam nanti. Siang-siang ni nanti saya terbabas nanti bercakap politik. Saya cerita tentang zaman sekarang. Sebab apa, saudara? Sebab sepatutnya hari ni saya nak berbicara soal cinta. Tapi dah terbabas tentang kuih-kuih muih ni, saudara. Cerita laksa, cendol, serta mi dan sebagainya terbabas sikit. Saudara Meli, minta maaf. Bukan saya tak nak melayan saudara. Tapi dia to come back to the asal saya membuat live saya ini untuk pencerahan bersama. Kita bercerita tentang kehidupan, tentang manusia, tentang sama insan, apa yang kita hadapi sehari-harian. Soal kadang-kadang nak mikirkan politik ni demam panas kita, saudara. Tambah-tambah lagi melihat kedudukan ekonomi yang tak menentu, saudara. Memang, saudara, Puan Nur Aziah Azizan, menu penghasilan warga bangsa Melayu kita memang autentik, saudara. Takkan hilang Melayu dunia, betul. Takkan hilanglah rasanya putu mayam, putu bambu, mi rebus, mi Bandung. Tapi kalau saudara pergi ke Jakarta, kalau pergi ke Bandung, tak ada mi Bandung, saudara. Jangan terkejut, saudara. Cuma Nasadi kata mana-mana pun harga naik. Tiket konsert, itu biarlah mereka dengan tiket konsertnya. Saya nak tengok konsert buat apa, saudara. Kita ada macam-macam media sosial sekarang ni. Tapi sekarang ni, saudara, Wak Yaumon makan lempeng kelapa lagi sedap. Betul, saudara. Lempeng kelapa tu, tepung tu digaul dengan kelapa. Kemudian jika lempeng, balut dengan daun pisang pun boleh. Ataupun atas kuali pun cukup. Adik saya yang tinggal di Alostar, saudara, kalau dia makan lempeng tu, dia akan ambil gula. Tapi dia ambil gula bukan gula merah. Gula putih tu diletak dalam kopi. Dijadikan sebagai macam air gula. Dia cicah. 2 keping tak lari. Saya pula kalau lempeng, saya lebih suka makan dengan kari. Saudara Meli, mi Bandung asal dari Johor ke? Wallahualam, saya tak perasan. Tapi rasanya memanglah mi Bandung itu berasal. Rasanya datang daripada peniaga-peniaga dari Johor. Lempeng di utara dipanggil Pek Nga. Pek Nga, betul? Ruang waktu di utara dia panggil Pek Nga, kuih Pek Nga. Tapi lempeng ada 2 jenis. Satu lempeng tu lempeng yang dibalut dengan daun pisang dan dalam tu ada inti. Buat daripada percampuran tepung gandum dan juga pisang. Itu lempeng pisang, memang sedap sangat. Meli, betul lah, Pek Nga. Saudara Zul Mahat, sambal tumis cicah dengan lempeng. Tak payahlah kita nak order pizza, saya tak tahulah, saudara. Adalah keping-kepingan tomato, keping-kepingan nanas. Saya tak nampak nikmatnya pizza, saudara. Kadang-kadang yang tebal, yang nipis, ada yang garing, saudara. Tapi lempeng memang sedap. Kuih jemput pisang makan dengan gula merah sambil melabun. Syamsul Anwar memanglah, saudara. Kuih jemput pisang ataupun kecekodok. Abdul Wahid, kadang-kadang kita nak berbahasa kita naik sikit supaya dia punya graf naik, kita panggil jemput pisang. Sebenarnya kuih cekodok. Saya sapu butter sikit, bakar kasih garing. Gitulah sampai memang. Makanan Perak dulu-dulu yang popular. Makanan di Perak dulu-dulu yang popular, saudara, tak silap saya lah, saudara. Orang Perak dia suka makan yang manis-manis. Dia ada, saudara kena ingat dia di Perak bagi pada 4 bahagian. Satu di bahagian Gerik apa semua tu di bahagian timur, saudara. Sana dia punya makan, kalau dia punya asasnya tu adalah asas-asas daripada orang
Patani. Kemudian belah utara. Kalau belah utara daripada Taiping, Bruas, Taiping bawa sampai ke sempadan Pulau Pinang. Itu dia suka makan ala-ala ini dari India. Saya dia punya cendol, mi, itu belah utara. Kemudian bahagian selatan sampai ke Tanjung Malim saudara. Itu makanan-makanan mereka suka yang moden-moden. Bagi saya pula yang tepi laut ni saudara. Yang tepi laut ni banyak makanannya sebab orang suka berkelah. Iaitu makan ini kuih lemping, kuih wajik saudara. Ada kuih cara. Lepas tu kuih cara ni saya tahu kuih cara macam mana. Dia ada macam seolah macam kuih bahulu. Tapi dalam kuih tu ada dia punya gula sikit warna hijau. Kuih cara dan kuih ketayap. Samping itu paling sedap, saya suka sangatlah saudara. Susah nak dapat sekarang ni. Itu kuih yang sedap sebenarnya saudara. Iaitu dia sebenarnya kuih tu dia pulut tapi dia bungkus daun pisang, tapi bila nak potong dia terpaksa gunakan benang. Kuih lopis. Kuih lopis digaul dengan kelapa, lepas tu diletak air air gula merah. Bukan air gula Melaka saudara. Makan roti sapu jam dan tempoyak. Itu saudara Eddie Tahir. Memang orang yang macam pemikiran seperti Eddie Tahir begitulah saudaranya. Dia makan roti, lepas tu dia buat jam, lepas tu dia buat tempoyak. Kono kau Tahir, Eddie. Tak pernah dibuat ada orang. Seorang tu lopis. Kuih lopis memang sedap. Tapi kuih lopis ni saudara, kalau saya lihat yang dijual-jual dekat gerai sebagainya, itu bukan original. Sebab lopis je tu dipotong dengan pisau. Itu artinya dia punya pulutnya tu tak mesra lah orang kata. Bila dia masak pulut tu tak mesra. Dia sepatutnya pulut tu dah ditanak, pulut tu dibungkus dalam daun pisang, kemudian direndam ataupun direbus. Lepas tu baru naik balik, baru dipotong menggunakan benang. Dia tak boleh potong dengan pisau sebab dia melekat. Jadi nampak bersih. Lepas tu dia gaul dengan kelapa dan diletakkan air gula merah. Bukan air, setengah orang kata air madu, ada orang kata air manisan tebu dan sebagainya. Bagi saya yang original. Setara Cik CTP bengkang ubi kayu pun dah susah nak dapat. Itu memang susah dah sekarang setara. Kuih bengkang, kuih bingka lah orang Kuala Lumpur. Kuih bingka pisang, bingka ubi kayu. Sepanjang bulan puasa tak silap saya dapat 2 kali je setara. Waktu saya pergi ke pasar Ramadan dapat 2 kali beli kuih bengkang ubi kayu. Lain tak ada. Dan yang paling suka sekali kadang-kadang kita makan pelat liat lepat liat. Lepat liat ini dibuat daripada ubi kayu saudara. Ya Cik CTV. Ni siapa Molly ni? Meli ke Molly sama je lah Yop. Kesian Molly mati kena tembak guna senapang angin. Penembak tu dah kena denda 20k oleh mahkamah. Siapa tu? Abang MSR. Oh, kucing Molly. Saudara Ismail Isma. Assalamualaikum. Melayu dah berpecah parti. Itu malam nanti cakap politik saudara. Pening kepala lah kita cerita pasal kuih. Sebab hari ni saya nak menyantuni apa yang dilontarkan oleh Menteri Pembangunan Keluarga, iaitu Datuk Nancy. Datuk Nancy ni orang baik saudara, orang bijak. Dulu dia jadi Menteri Pelancongan dan saya melihat banyak idea-idea dilahirkannya. Dan hari ini beliau menyatakan bahawa ini untuk pasangan anak-anak muda kita. Kalau nak berkahwin tak perlu lagi lah mengalami kursus yang dianjurkan oleh jabatan yang dikenalikan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga LPPKN. Dia menyusahkan orang. Memang kita kadang-kadang kenapa kita menyusahkan orang? Betul, kursus perkahwinan ini diadakan eloklah macam Jabatan Agama Islam. Tapi bukanlah sebagai syarat sah untuk ada sijil, baru boleh nikah. Saya rasa benda itu dah melalut kita ni saudara. Dah melalut sebenarnya saudara. Hukum Islam ini kena ingat. Sah nikah itu lelaki, perempuan, ijab, kabul, saksi, wali. Memang tidak dinafikan kursus-kursus pernikahan ini dijadikan untuk mendidik pasangan-pasangan anak muda sebelum mereka memasuki gerbang perkahwinan supaya tidaklah rumah tangga itu berantakan.
Tapi saya lihat kadang-kadang menjadi kemestian, kewajipan, tak ada kursus nikah, tak boleh nak menikah, juri nikah, tak nak nikahkan. Saya kata, kenapa begini? Kenapa kita menyusahkan sesuatu benda yang mudah? Islam itu sedalam mudah sebenarnya saudara. Jadi memang saya bersetuju kalau boleh eloklah mereka pergi menjalani kursus nikah. Tapi kursus tu berbayar pula tu. Kesian anak-anak muda dalam keadaan sekarang nak menikah terpaksa pergi kursus. Lepas kursus pula tu belum tahu lagi, kena tunggu seminggu, 2 minggu atau sebulan dapat sijil. Dapat sijil baru boleh diijab dan diijab kabulkan. Kan saya katakan ini menyusahkan. Madam K, Lopez dibungkus dengan daun pisang bentuk 3 segi direbus selama 4 jam. Wah, Madam K ni kaki tukang masak. Itu apa kuih Lopez yang tak berpotong. Itu yang siap, dia dah siap dah bungkus 3 tu. 3 segi saudara. Tapi yang saya katakan Lopez satu lagi itu adalah bokis yang bulat tu. Saudara Halib Mairan, kuih tradisional tepung torak dan Nagasari kesukaan saudara Halib. Tepung torak tu dia tak ada apa-apa pun dalam saya. Dia tak ada inti tapi dia dibungkus dalam daun pisang. Saudara, dia lembik sikit. Memang sedap lah. Tak ada inti, tak ada apa. Itu kuih tepung torak dia panggil. Saudara sekarang editair bengkang sedang nak dapat. Nak yang sedap, yang susah dapat. Mana saudara ni nak yang sedap, yang susah dapat? Tak tahulah, editair. Jadi berbalik pada isu apa yang dilontarkan oleh Datuk Nancy itu benar saudara. Kadang-kadang pasangan anak-anak muda yang mahu mendirikan rumah tangga, mereka mengalami kesukaran. Pak Din, apa khabar Pak Din? Cik Nolia, untuk mendirikan rumah tangga kena ada kursus. Kadang-kadang kursus tu dalam mengajar kursusnya mengarut juga saudara. Cerita habis yang dalam kain pun. Memanglah dalam Islam menggalakkan supaya isteri pasangannya tahu tanggungjawab masing-masing. Tapi bagi saya lah, kalau dia cerita saya terdedah begitu, macam buat dalam satu kelas. Ramai anak gadis ada, punanlah pasangan lelaki. Bercerita pula, cerita-cerita dalam bilik. Saya ingat itu tak perlulah sebab kadang-kadang saya rasalah. Saya merasakan ada perkara yang perlu dirahsiakan. Saudara Rosdi Zahani, tepung pelita sedap. Tepung pelita yang sedapnya payah jarah saudara, bulan puasa. Sekarang ni pun ada juga. Tapi kalau di Perak, dia orang panggil orang kuih limeh. Jadi saudara, bila kita nak mendirikan pernikahan untuk anak-anak kita atau anak-anak muda sekarang ni, disusahkan, akhirnya mereka tak nak berkahwin. Kalau mereka tak berkahwin, maka berlakulah perzinahan. Salah siapa ni saudara? Saudara Eddie dia kata tepung bungkus inti nyok pun susah nak dapat sebab memang tepung bungkus yang sedap dia macam kuih ketayap saudara. Kuih tepung bungkus dia punya tepung dia lembut. Kemudian dia punya isi inti dia kelapa yang digaul dengan gula merah, bukan gula kelapa saudara. Saudara editair dekat kedai banyaklah, cap sauh ada, cap kunci ada. Yang susah dapat tepung gongak. Itu Aisata punya dah. Saudara Aidi Yasin, lama tuan saya tak ikut perkembangan. Terima kasih, tak ada masalah. Aidi Yasin, ada waktu anda berrelax petang-petang beginilah. Nak bercerita dengan saya soal politik malam, 9.30 malam. Tapi petang-petang pukul 5 saya mengelak untuk bercakap soal politik kerana saya merasakan dah pening. Kenapa tidak kita isi waktu petang sambil kita minum secangkir kopi, kita berbicara tentang kehidupan harian. Hari ini saya bercakap bahawa bagaimana pasangan pengantin yang dimestikan untuk pergi menghadiri kursus perkahwinan menyusahkan mereka. Kenapa? Kenapa menyusahkan? Jangan dijadikan syarat wajib. Saudara, ini sebab itu katanya kursus kahwin anjuran Jabatan Agama Islam Negeri masih wajib. Sebab itu kementeriannya tidak mewajibkan. Bila wajib itu mesti. Bila mesti susahlah pasangan. Apakah mereka bagaimana pula nak tahu dia lulus tak lulus? Apakah dia mengalami ujian? Kalau untuk mengetahui ujian. Kalau dia ujian, bagaimana cerita-cerita yang dalam kain tu takkan nak diuji tengah orang. Itu gambaran saya merasakan, bukan saya menentang, tidak. Memang hasratnya diadakan kursus perkahwinan itu bagi saya lah macam seminar je lah, cerita menggalakkan. Dulu pun tak ada kursus perkahwinan. Saudara Suhaila Osman, betul? Tanpa kursus perkahwinan untuk nenek kita dulu bahagia, bercucu bercicit saudara.
Kalau duduk di kampung-kampung tu, tak ada kursus kahwin pun, bersusun-susun. Berderet anaknya, tak ada masalah pun. Tak dengar pula bergaduh, berperang. Ini yang kursus kahwin ni, saudara. Beria ni. Anak muda menghadiri kursus perkahwinan, buat pula majlis besar-besaran. Tapi bertahanlah setahun. Lepas tu dah bercerai-berai. Apa artinya, saudara? Saudara Rabudin Pasarat, makan malam ni saya makan malam lauk keli. Saya tak makan, saudara. Dengan masak cili api. Saya tak makan ikan keli sebab saya orang laut. Jarang orang laut ni makan ikan darat. Kita makan ikan darat, ikan air tawar ni kita panggil ikan darat. Tapi ikan patin dengan ikan karai tu saya makan lah. Keli ni kurang sikit. Balik cerita tadi, saudara, saya merasakan bahawa sesuatu harus dilakukan supaya syarat wajib untuk bernikah mesti mengalami kursus perkahwinan. Bagi saya katakan kadang-kadang saya katakan mengarut, saya kata. Agak mengarut. Saudara Fuad Abu dia kata duit. Itu keadaannya. Sebab bila kita hadir kursus tu kena bayar. Pengendali kursus itu pun saudara Suhaila Osman dia kata ada yang baru dijak kabul dah kena cerai talak 3 sekali. Betul, saudara. Itu gambarannya. Kenapa diadakan kursus sedangkan perceraian bertambah? Yang paling penting kita bila masa lepas menijak kabul, keluarga. Sepatutnya keluarga. Saya bila ini anak-anak saya berkahwin, saya nyatakan mereka pertama sekali saya mengalung-alungkan kedatangan mereka sebagai keluarga baru saya. Selalunya bila calon-calon menantu saya datang, saya cakap, you are almost welcome to my family. Anda dialung-alungkan untuk menyertai. Saudara Rabudin Pasarat, sekarang ni memanglah kursus perkahwinan jadi satu perniagaan pula lah. Tak sepatutnya begitu. Jadi bila calon menantu datang ke rumah kita jemput datang, you are almost welcome to join my family. Kalau you menantu lelaki, saya katakan, saya serahkan anak saya untuk jaga you. Kena ingat, anak saya tak pernah kena jentik. Kalau you rasa nak marah, tak suka anak saya, pulangkan balik pada keluarga saya. Awal-awal kita warning. Begitu juga kalau saya dapat menantu perempuan, saya akan bagi tahu calon-calon menantu perempuan saya, anak saya ni nakal. Kadang-kadang tidur berdengkur. Boleh ke? Boleh. Jadi kita interview begitu, kemesraan itulah. Saya rasa kemesraan itulah yang lebih baik, saudara. Daripada mengalami kursus. Kursus apa nak dia kursus? Dia orang Islam. Kalau dia tu ini keluarga saudara baru kita, lainlah, saudara. Ini pengantin lelakinya Islam, pengantin perempuannya Islam, datang daripada keluarga Islam, dah belajar sekolah agama, di sekolah-sekolah pun ada diajar hukum. Kenapa nak ada ni? Saudara geng Jepun, dia kata, pernah tak orang tolak 7? Saya tak kisah, saudara tolak apa pun tak kisah. Dia sekarang ni secara kerakok dia kata, faktor perubahan zaman, orang dulu-dulu tak ada kursus hidup bahagia. Benar, saudara. Ibu dan bapa saya tak ada langsung kursus. Arwah wan saya tak ada kursus. Atuk saya tak ada kursus. Hidup bahagia, saudara. Malahan bukan senang. Dalam kesusahan lagi. Dalam kemiskinan. Saudara Syahril Hamzah, Waalaikumsalam. Memang saudara Syahril Hamzah, dia 2 hari lepas memang ada sedikit masalah. Tapi hari ini nampak agaknya, awal tadi ada, sekarang okey lah nampak agaknya. Mudah-mudahan. Sebab mereka mengganggulah saya, saudara. Sebab saya cerita yang benar. Sesuatu cerita yang benar, mana orang suka, saudara. Itu keadaannya, saudara. Dan dalam keadaan hari ini, saya merasakan bahawa soal anak-anak muda kita nak berkahwin ni permudahkanlah. Bila disusahkan, pertama-tama sekali, kenapa kita nak tax mereka ataupun kita nak ambil keberuntungan daripada kursus perkahwinan? Kena bayar. Kalau RM50 pun duit juga, saudara. Saudara Mon Syarim, belum lagi, saudara. Silibus perkahwinan patutlah disedia dalam silibus sekolah, betul, saudara. Mon Syarim dia tanya, teka-teki sudah jawab, belum lagi, saudara. Sehingga saat ini dah berapa dah, sebulan lebih dah. Saya ada teka-teki yang lain. Selagi teka-teki pertama saya tak dijawab, saya tak boleh masuk teka-teki kedua. Saya tanya yang tua-tua dulu kursus menyangkul aja, betul. Kursus menyangkul, kalau yang perempuan tu kursus menyongkit je. Dan berbalik pada persoalan yang Munsyarim, saya nak kemukakan sekali lagi persoalan yang saya minta teman-teman tolong selesaikan
kalau anda ada pandangan ataupun ada jawapannya, iaitu tentang 3 sahabat, bisu, buta dan pekak. Bagaimanakah si bisu mau bercerita kepada si buta bahawa si pekak telah pun mencuri wangnya? Tolong selesaikan masalah ini. Orang dulu kata tak ada kursus kedai kopi je, betul saya? Itu persoalannya. Siapa dapat jawapan tu, barulah saya ada soalan-soalan yang lain. Si buta, wangnya telah dicuri oleh si pekak. Tapi si bisu sudah nampak. Dia nampak yang pekak ni ambil duit si buta. Tapi bagaimana si bisu nak cerita pada yang orang buta ni bahawa wang dia yang mencuri duit dia adalah si pekak? Satu soalan. Tolong selesaikan masalah ini, saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya berbalik pada isu tentang bagaimana pasangan pengantin kita, anak-anak muda kita yang nak kahwin, kenapa disusahkan mereka? Kenapa begitu? Sedangkan mereka sudah pun berusaha sedaya upaya untuk menamatkan zaman bujangnya. Sepatutnya kita alu-alukan mereka untuk memasuki gerbang yang penuh dengan tanggungjawab. Saudara, ini saudara kelakon, nak pula Pak Imam akad nikah tanya macam-macam. Lagi buat orang takut. Akhirnya berlaku perzinahan lebih teruk. Saudara Budin Pasarat, teka-teki tu, dia kata, Tun je boleh jawab. Itu pulanglah. Jadi kerakuk kata, ni macam-macam pula sekarang ni. Dan saya pengalaman saya, kita bila berkahwin, Tok Imam pula, kadang-kadang Tok Imam tu dia bukan berhasrat untuk menyoal soalan yang susah, tapi mungkin nak berjenaka dengan calon pengantin. Tapi cara mereka bertanya pada calon pengantin, pada lelaki tu, hukum ini, hukum, secara terbuka. Malulah orang, masing-masing ada maruah dan martabatnya. Jadi saya merasakan apa yang dilakukan oleh Datuk Nancy, Nancy Shukri itu satu benda yang tepat. Tidak jadikan wajib bagi setiap pasangan yang nak berkahwin menghadiri kursus perkahwinan. Saudara, pertama, kena keluar belanja. Yang kedua, menghabiskan waktu. Yang ketiga, kadang-kadang bercerita dalam kelas yang begitu ramai, secara terbuka. Cerita-cerita dalam bilik tidur, itu tak perlu diceritakan lah. Silibusnya tak ada, sedangkan di sekolah dah tahu. Yang paling penting, bila nak kahwin, ibu bapa kena tahu. Calon lelaki ni, adakah dia boleh memimpin keluarganya ataupun calon isterinya untuk menjadi seorang isteri yang solehah. Dan wanita juga perlu sedar. Ini tidak saya yang selalu dinyatakan, bila kamu kahwin nanti kamu kena ingat, kena ikut cakap suami kamu. Kalau mak bapak kamu minta kopi, sedangkan suami kamu nak kopi, kamu kena dahulukan suami kamu. Ego lah calon suami itu, saudara. Saudara Edith Tahir je, teka-teki tadi, lapiji saya dah mula ulang dah. Jadi saudara, saya mengharapkan agar kalau boleh, pihak-pihak yang berwajib memikirkan supaya kursus perkahwinan ini tidaklah diwajibkan. Nak pergi-pergilah. Tak ada masalah pergi ke masjid, berbuat. Sedang sekarang ni susah saja, bukan macam dulu. Sekarang nak kahwin, nak isi borang, jumpa, nak kena buat ini, test itu, test ini. Cek tengok penyakit AIDS ada tak ada, cek penyakit. Aduh, ya Allah. Kesian. Kesian. Lenjanlah calon pengantin tu. Akhirnya kadang-kadang mereka give up. Kena susahnya saudara. Tapi bagaimanapun saya mengharapkan agar pihak berwajib dapat memastikan permudahkanlah urusan anak-anak muda kita yang mau menamatkan zaman bujang mereka. Anda bagaimana? Nak tambah lagi? Ataupun yang masih lagi yang belum ni? Itu kadang betul. Kita belanja dia tapi dia bayar. Okay, saudara, kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam nanti sebab saya bersiaran secara live bersama dengan sumber kini. Ada profesor yang akan bersama dengan saya katanya. Jumpa nanti saudara. Dan anda juga boleh hantar soalan. Kita boleh tengoklah macam mana isu-isu menarik malam ini, cerita politik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.